Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Saya Puan Sahara binti Misman dan juga Encik Zulkarnain Ewa Abdul Majid akan menjalankan kajian berkaitan dengan kajian kesediaan pelajar mengikuti pembelajaran dalam talian semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP membendung COVID-19 fasa kedua. Seperti mana yang telah kita semua sedia maklum, pandemik COVID yang melanda dunia sejak tahun 2019 berlarutan sehingga pada tahun ini. Trend peningkatan yang mendadak memerlukan pihak kerajaan membuat keputusan yang wajar untuk mengadakan semula PKP bagi fasa yang kedua. Pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan bagi fasa yang kedua ini memberi kesan kepada pelbagai sektor termasuklah sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini melibatkan permulaan kemasukan pelajar untuk mengikuti sesi persekolahan pada awal tahun. Arahan yang diumumkan oleh pihak kerajaan dengan penasihatan dan saranan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan kebolehjangkitan wabak ini dapat dikurangkan. Oleh hal yang demikian, berdasarkan kepada siaran media pada 16 Januari 2021 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, yang lebih terperinci berkaitan dengan sesi persekolahan perlu dijalankan di dalam talian bermula pada tingkatan 1 sehingga tingkatan 4 dan juga bagi pelajar yang menduduki peperiksaan. Baik, kita lihat kepada tujuan kajian. Kajian ini akan melihat tahap kesediaan pelajar untuk mengikuti pembelajaran dalam talian. Yang keduanya, kita akan lihat mengenai pasti perbezaan antara jantina dan juga kesediaan pelajar dalam mengikuti pembelajaran dalam talian. Dan juga yang ketiga, kita akan melihat hubungan antara pendapatan keluarga dengan kesediaan pelajar semasa menghadapi PKP fasa kedua. Baik, di antara ketiga-tiga tujuan ini akan dilihat sama ada pelajar itu bersedia ataupun tidak untuk mengikuti pembelajaran dalam talian. Baik, kita lihat bagi reka bentuk dan kaedah kajian, seramai 200 orang pelajar sekolah menengah dipilih secara rawak. Instrumen dalam kajian ini menggunakan borang source lidik dalam talian dengan dibantu oleh aplikasi Google Form. Dari segi pengumpulan data, melibatkan dua peringkat iaitu peringkat pembinaan data dan juga peringkat integrasi data. Data-data yang dipilih ataupun data-data yang didapati akan diuji kesahihannya menggunakan perisian IBM SPSS statistik versi 26. Oleh hal yang demikian, data ini juga akan dirujuk dari segi persamaan dan banding beza melalui jurnal, buku, tesis dan segala yang didokumentasikan sebagai kesediaan pelajar. Dari segi hipotesis, kita akan melihat hubungan yang signifikan antara pendapatan keluarga dan juga persediaan pembelajaran dalam talian semasa PKP. Kajian menunjukkan skor min dan juga sesi piawai kesediaan pelajar mengikuti pembelajaran dalam talian yang telah dikonstruk sebanyak 2.28 iaitu berada pada tahap sederhana dan nilai yang rendah iaitu pada skor min 1.27. Ini dilihat bagi skor min yang diinterpretasikan pada tahap yang rendah. Baik, sebentar nanti kita akan bincangkan kenapa ianya berada pada tahap yang rendah. Baik, terdapat hubungan, kajian juga melihat kepada hubungan antara jantina dan juga perbezaan antara jantina dan juga kesediaan pelajar mengikuti pembelajaran dalam talian. Kalau dilihat di sini, tidak ada perbezaan antara jantina lelaki maupun perempuan
untuk mengikuti pembelajaran dalam talian. Melalui hasil analisis ujian T-test yang dijalankan melalui pendekatan Leibniz test menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jantina lelaki dan juga jantina perempuan. Ini menunjukkan bahawa bagi data yang dikonstruk menunjukkan bahawa tidak ada sebarang perbezaan antara jantina berkaitan dengan persediaan pembelajaran dalam talian. Selain daripada itu juga, hubungan antara pendapatan keluarga dan juga kesediaan pelajar mengikuti pembelajaran dalam talian juga diuji. Baik, secara dapatannya, menggunakan analisis kolerasi, antara pendapatan keluarga terdapat hubungan positif yang signifikan antara persediaan pelajar mengikuti pembelajaran dalam talian semasa PKP fasa yang kedua. Setelah diamati kajian ini, hasil kajian kesenian ini dapat melihat hak kendiri pelajar untuk mengikuti pembelajaran dalam talian. Dapatan kajian menunjukkan pelajar bersedia mengikuti pembelajaran dalam talian jika terdapat sokongan yang baik dari segi kelengkapan peralatan peranti dan kemudahan internet. Ini membawa maksud bahawa sekiranya ada kemudahan yang baik dan juga segala kemudahan yang menyokong aspek pembelajaran pelajar, maka tidak akan ada masalah untuk pelajar untuk mengikuti pembelajaran dalam talian. Hasil kajian juga menunjukkan faktor jantina tidak terdapat perbezaan yang signifikan yang tidak memberi kesan kepada persediaan pelajar untuk menjalani pembelajaran dalam talian. Namun, dalam konteks kajian ini, faktor sosioekonomi menjadi penghalang utama pelajar untuk bersedia mengikuti pembelajaran dalam talian. Secara khususnya dari segi kesediaan pelajar, pelajar sangat bersedia untuk mengikuti pembelajaran dalam talian. Dari segi jantina tidak ada sebarang perbezaan, tetapi dari segi aspek sosioekonomi memainkan peranan yang sangat penting, iaitu dari segi pendapatan keluarga boleh membantu untuk pembelian dan juga persediaan kelengkapan prasarana bagi pembelajaran dalam talian. Oleh itu, kesediaan dalam menjalani pembelajaran dalam talian memerlukan sokongan dari segi prasarana peranti dan kemudahan internet yang baik. Oleh itu, prasarana dan kelengkapan yang mencukupi dapat memastikan kesediaan pelajar terhadap pembelajaran dalam talian dapat direalisasikan. Sekian sahaja daripada penerangan daripada saya. Diharapkan kesemuanya mendapat manfaat.